Tajuk yang kami akan bincangkan kali ini adalah mengenai pembedahan kosmetik. Sebelum memulakan pembincangan yang lebih lanjut, saya akan menceritakan latar belakang pembedahan kosmetik dahulu. Umumnya kita tahu, apabila seseorang melakukan pembedahan kosmetik, kita sering memikirkan tentang prosedur untuk mengubah bentuk atau rupa seseorang demi kecantikan semata-mata. Ini adalah tidak tepat, kerana pembedahan kosmetik dan pembedahan plastik adalah dua jenis prosedur yang berbeza tetapi menggunakan istilah yang sama. Pembedahan plastik memberi tumpuan kepada perbaikan kecacatan untuk membina semula fungsi normal dan penampilan. Pembedahan plastik ditakrifkan sebagai pembedahan khusus untuk pembinaan semula kecacatan muka dan badan akibat kecacatan kelahiran, trauma, luka terbakar ataupun penyakit. Pembedahan plastik juga bertujuan untuk membetulkan semula bahagian-bahagian yang cacat ada pada anggota badan. Antara contoh prosedur yang pembedahan plastik adalah perbaikan akibat luka terbakar, pembedahan tangan, pembedahan menghilangkan parut, dan pembedahan untuk pembentukan payudara akibat kanser. Seterusnya, pembedahan kosmetik. Tujuan utama pembedahan kosmetik adalah untuk meningkatkan penampilan seseorang. Ini adalah prosedur ini hanya tertumpu pada estetik penampilan sahaja semata-mata. Antara contoh prosedur pembedahan kosmetik yang paling biasa dilakukan ialah kontur muka, dagu, pipi dan rhinoplasty, pembesaran payudara, kontur badan, liposuction, tummy tuck, dan terakhir ialah keremajaan muka, menaikkan kelopak muka, leher dan kening. Itu saja bagi saya. Baiklah, seterusnya mari kita lihat hukum untuk pembedahan kosmetik. Jika pembedahan plastik bertujuan untuk perubatan seperti pembedahan terhadap kecacatan pada muka disebabkan penyakit, kemalangan, terbakar atau sebaliknya, serta disebabkan oleh kecacatan sejak lahir, hukumnya adalah dibolehkan. Dalil tentang kebolehan ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi yang dinukil daripada Al-Fajr Ibnu As'ad yang berkata, hidungku telah terputus pada hari peperangan, jadi aku menggantikan hidung aku dengan warik. Lalu selepas beberapa ketika hidungku menghasilkan bau yang busuk. Maka Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menggantikannya dengan hidung yang diperbuat daripada emas. Maksud hidung warik adalah hidung palsu yang diperbuat dari perak. Hal ini membawa maksud bahawa pembedahan plastik untuk rawatan dan perubatan adalah dibenarkan dan tidak berdosa. Seterusnya, pembedahan untuk menambah baik penampilan diri dan kecantikan, bukannya untuk perubatan, maka ianya tidak dibolehkan. Dalilnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari melalui Al-Qamah telah berkata, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat ke atas perempuan yang membuat tatu, yang meminta dibuat tatu untuknya, seorang yang mencukur bulu yang tumbuh pada mukanya atau kening kedua matanya, dan perempuan yang menjarangkan gigi hadapannya untuk kecantikan, dan mereka yang mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata yang lain, perbuatan tersebut adalah haram dengan sebab untuk kecantikan. Oleh itu, untuk tujuan kecantikan adalah berdosa. Senang kata, haramlah. Konsep syariah bagi pembedahan kosmetik ada 4. Yang pertama ialah melihara nyawa. Yang kedua ialah melihara agama. Yang ketiga ialah memelihara maruah. Dan yang keempat ialah memelihara akal. Jika melibatkan keempat konsep syariah bagi pembedahan kosmetik, hukumnya ialah harus untuk melakukannya. Okey, yang pertama ialah memelihara nyawa. Kenapa memelihara nyawa yang pertama? Hal ini kerana jika kita tidak memelihara nyawa, bagaimana untuk memelihara agama jika nyawa sudah tiada? Sebagai contoh, seseorang mengalami kemalangan, hidungnya sengit, mulut dia sumbing. Jika tidak melakukan pembedahan, risiko akan bertambah lebih teruk dari sehari ke sehari.
Apabila umur ia panjang disebabkan bantuan pada pembedahan kosmetik, maka jangka hayat hidupnya yang panjang membolehkan si fulan melakukan amalan agama untuk dirinya dan keluarganya. Ia boleh juga berkait erat dengan memelihara agama. Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW, iaitu di atas khairun nasi man tala umruhu wa hasanu amaluhu. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan banyak amalannya. Bagi makasih yang syiah yang kedua, memelihara agama. Hadis tadi boleh berkait rapat dengan memelihara agama. Si fulan mempunyai kesihatan yang baik, membolehkan dia melakukan amalan ibadat seharian seperti beribadat. Itu dia boleh melakukan sujud dengan mudah dan juga melakukan wuduk. Maqasid syariah yang ketiga ialah memelihara maruah. Maruah ialah harga diri seseorang insan. Pembedahan kosmetik mampu membuatkan seorang hilangkan rasa malu mereka di kalangan ramai disebabkan mukanya yang hodoh. Seterusnya, mereka yakin untuk berinteraksi dengan orang lain. Syiah yang keempat bagi pembedahan kosmetik ialah memelihara akal. Badan yang cergas mampu melahirkan akal yang cerdas. Seseorang itu mempunyai muka parasnya yang hodoh, pipinya yang berat sebelah dan mulutnya sumbing. Dia membuatkan fikirannya tidak tenteram, seolah-olah orang sekitar melihatnya. Ia menyebabkan akalnya sukar untuk berfikir. Jika dia sukar untuk berfikir, ia akan menyebabkan kesan negatif terhadap urusan kerja seharian seseorang itu. Firman Allah yang bermaksud yang berada di sebelah video ini, yang tiadalah yang mengambil pengajaran melainkan orang yang berfikiran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat yang ke-7. Akal yang sihat mampu berfikir dengan baik, mampu mempelajari ilmu agama yang berkait rapat dengan maqasid syiah kita yang kedua. Selain itu, ia juga melibatkan maqasid syiah kita yang pertama, supaya tidak terlintas dalam fikiran seseorang untuk membunuh diri disebabkan mukanya dan tidak kelihatan baik. Terdapat 3 kaedah fiqh dalam isu pembedahan kosmetik ini. Salah satunya adalah setiap perkara bergantung pada niat, atau dalam bahasa Arabnya al-umur bimaqasidiha. Ulama sebenarnya bersepakat bahawa hukum melakukan pembedahan kosmetik ini adalah haram dan ia bertentangan daripada segi syarak. Terdapat juga hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Baginda ada menyebut bahawa sesungguhnya Nabi melaknat wanita yang mentatu dan meminta ditatu, wanita yang mencukur alis kening demi mencari keindahan dan mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun demikian, ulama juga memberikan sedikit kelonggaran untuk situasi dan keadaan-keadaan tertentu. Contohnya untuk tujuan perubatan. Nah, apa yang kita dapat dilihat di sini bahawa adalah setiap hukum halal dan haram itu semuanya berlandaskan pada niat kita semata-mata. Adakah niat kita untuk melakukan pembedahan itu untuk kecantikan atau untuk tujuan perubatan. Kaedah fiqh yang kedua pula adalah kesusahan membawa kemudahan, atau dalam bahasa Arabnya al-masyaqqah tajibul taisir. Hakikatnya pembedahan kosmetik ini memang ada unsur dalam mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, namun ia dibenarkan mengikut syarak seperti yang saya cakap pada kaedah fiqh yang pertama tadi. Saya bagi contoh, jika mata seseorang itu mempunyai ketumbuhan pada matanya dan menyukarkan kehidupan seharian untuk melakukan kerja seharian, maka hukumnya adalah harus untuk beliau melakukan pembedahan kosmetik tersebut supaya
mudarat ketumbuhan tu tidak merebak, tidak membesar atau menjadi lebih teruk. Allah juga berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridul bikumul usra. Maksudnya Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi apa yang kita dapat simpulkan di sini bahawa jika ada mudarat pada kita, kita boleh melakukan pembedahan kosmetik itu, melakukan pembedahan kosmetik tersebut untuk menghilangkan mudarat tersebut dan memudahkanlah kehidupan seharian kita. Kaedah fiqh yang terakhir adalah kemudaratan hendaklah dihapuskan, atau dalam bahasa Arabnya al-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihapuskan ni adalah sesuatu perkara yang menjadi kesukaran untuk kita mencapai kepentingan yang melibatkan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Oleh itu, jika terdapat mudarat yang berlaku pada diri kita atau orang lain, kita perlu hapuskan atau hilangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ada menyebut bahawa Islam itu tidak boleh bahaya dan tidak boleh membahayakan. Saya bagi satu contoh. Jika seseorang itu disahkan oleh doktor, dia mempunyai masalah dekat saluran pernafasan dekat hidung dia, dan doktor tu cakap kita perlu melakukan pembedahan pada saluran hidungnya untuk buang mudarat, maka hukumnya adalah wajib. Kita perlu melakukan pembedahan kosmetik tu untuk menghilangkan mudarat pada hidung kita lah. Jika tak melakukan pembedahan tu, maka kita akan susahlah untuk melakukan aktiviti seharian. Susah nak bernafas kan, macam kerja ke atau beribadah, solat ke, maka kita perlu buang, kita perlu hapuskan mudarat itu. Okey, itu sekian daripada saya, 3 kaedah fiqh yang digunakan untuk isu pembedahan kosmetik ini. Okey, sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini adalah pembedahan kosmetik dengan niat dan tujuan yang betul adalah dibenarkan dan hukumnya harus jika untuk rawatan dan perubatan. Tetapi apabila ianya dilakukan dengan tujuan untuk kecantikan dan penampilan diri semata-mata, ianya adalah tidak dibenarkan dan hukumnya adalah haram kerana ingin mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya tentang kaedah fiqh. Dengan menggunakan kaedah fiqh untuk mentafsir hukum dalam syariat Islam, kita dapat memahami dengan lebih lanjut dan mendalam tentang hukum dalam syariat Islam. Kaedah fiqh adalah penting kerana Al-Quran dan hadis tiada jawapan yang langsung untuk setiap permasalahan yang berbeza. Disebabkan itu, kita perlu menggunakan kaedah fiqh untuk menganalisis dan mentafsir dengan lebih lanjut tentang isu pembedahan kosmetik ini. Dan akhir sekali, kita juga dapat mempelajari tentang maksud prinsip syariah. Prinsip syariah atau dikenali juga sebagai maqasid syariah merupakan makna dan tujuan yang dikehendaki para syarak dalam mensyariatkan sesuatu hukum bagi menjamin kemaslahatan yang kemaslahatan umat manusia, terutamanya seperti tajuk e-follow kita, iaitu isu pembedahan plastik. Saya rasa itu saja yang kami dapat kongsikan dalam video ini. Semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang baharu kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.